Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javinia Jemlajam dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 20 Februari. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC terus komited dalam mempromosi sektor pelancongan negara meliputi negeri Sabah ke peringkat global. Usaha tersebut bukan hanya merancangkan pertumbuhan ekonomi industri pelancongan negara, malah menarik pelaburan dan pengaliran wang asing dalam negara yang memberi impak terhadap pendapatan per kapita dalam negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyeru kepada semua agensi pelancongan negeri, sama ada awam maupun swasta, agar bekerjasama dengan MOTAC melalui penghasilan produk menarik untuk dipromosi di peringkat antarabangsa selain mewujudkan lagi pusat-pusat pelancongan dalam negara. Tetapi paling mustahil semua berindustri pelancong punya terlibat dalam pelancong punya industri mesti mau bekerjasama. Dan juga negeri-negeri mesti mau bekerjasama. Dan juga saya memohon kita Sabah punya tourism board mesti dah mau lebih lagi agresif sikit. Dan juga saya minta saya punya Kementerian MOTAC dan juga Tourism Malaysia mesti lagi mau lebih engagement kepada Sabah punya Kementerian Pelancongan, berbincang mana-mana tempat boleh naik taraf ataupun boleh jadi satu destinasi untuk pelancongan. Beliau ditemui media dalam Majlis Pesta Tahun Baru Cina 2024 di perkarangan Pasar Awam Taman Mawardi Sandakan. Dalam majlis ini, Datuk Seri Tiong mengumumkan peruntukan masing-masing RM200,000 bagi kawasan Parlimen Batu Sapi dan Sandakan untuk menangani masalah sampah di kawasan penempatan atas air dan pesisir pantai. Saya bagi peruntukan itu, bagi tua parlimen ini, minta dia orang bantu. Kemungkinan itu peruntukan saya bagi tidak cukup. Kalau tidak mencukupi, nanti kita berbincang lagi lah. Tapi mula dulu, bikin dulu. Tapi harap yang ini hari mula kita perisikan sampah, besok muat lagi lebih banyak dulu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Tiong memaklumkan pihak MOTAC sedang giat melaksanakan kempen mempromosikan daerah Sandakan sebagai destinasi pelancongan di luar negara sesuai dengan penaiktarafan lapangan terbang Sandakan yang kini membuka laluan pesawat pelbagai negara untuk mendarat ke daerah Sandakan. Persatuan Peniaga-Peniaga dan Penjajah Pasar Manggatal menerima bantuan wang tunai RM30,000 daripada Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Inanam Peto Galim. Menurut Peto, bantuan itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membela nasib para peniaga kecil dan penjajah, khususnya di Pasar Manggatal. Juga pada masa yang sama kita juga membantu membaiki kerosakan sedikit-sedikit di bangunan ini. Semoga dengan bantuan yang sedikit ini dapat memberikan semangat dan kerajinan dan usaha lebih kepada semua peniaga, khususnya yang berniaga di pasar ini, untuk lebih menorkai dan memajukan perniagaan masing-masing. Peto yang juga pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui RTM selepas menyempurnakan sambutan Hari Keluarga Peniaga-Peniaga dan Penjajah Pasar Pekan Menggatal di Menggatal. Beliau berharap bantuan itu dapat membantu merancangkan lagi aktiviti perniagaan mereka sekaligus meningkatkan pendapatan diri dan keluarga. Pengerusi Persatuan Peniaga-Peniaga dan Penjajah Pasar Pekan Menggatal Mimi Chia berkata, pihaknya menzahirkan rasa syukur atas bantuan dan keprihatinan kerajaan negeri untuk memotivasikan peniaga dan penjajah agar terus berniaga secara konsisten. Ibu bapa di Parlimen Papar digalakkan untuk mendaftar anak masing-masing menyertai program berkhatan Parlimen Papar yang akan dilaksanakan sepanjang musim cuti sekolah. Program tahunan Parlimen Papar itu mendapat kerjasama penggerak masjid dalam daerah Papar. Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, melalui program seumpama dapat menjadi pemangkin dalam mengeratkan kelestarian silaturahim masyarakat. Kita harap program sebegini dapat pertama memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya golongan yang memerlukan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban kos untuk penganjuran ataupun kos untuk
menjalankan ibadah sunat itu kepada anak-anak mereka. Datuk Armizan ditemui RTM dalam program berhatan Parlimen Papar di Masjid Al-Falah, Kampung Penganat Kecil dan Bundusan yang melibatkan 260 kanak-kanak. Terdahulu, Datuk Armizan bersama Adun Kawang, Datuk Seri Ghulam Haidar Han Bahadar menyampaikan sumbangan kepada kanak-kanak terlibat serta sumbangan kepada pengerusi masjid. Muhammad Iman Izzuddin Jamaluddin dari Kampung Uloi Tenem antara peserta istimewa hari dalam pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran 2024 peringkat pedalaman atas yang diadakan di Dewan Masyarakat Keningau. Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS itu dinobatkan naib johan dan kemenangan itu menjadi pemangkin untuk bersaing dalam pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran akan datang walaupun dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Saya merasa amat terharu kerana saya telah menaiki satu anak tangga ke tangga kedua. Jadi ini saya rasa ini bukan penghalang saya mengikuti majlis tilawah ini. Walaupun saya dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Saya amat bersyukur kerana golongan ini telah dapat bersaing dengan orang-orang yang mampu untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah satu motivasi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak seperti ini. Mereka tidak disisihkan. Mereka kita ambil, kita sertakan untuk masuk ke dalam pertandingan Majlis Al-Quran peringkat bahagian atas. Dan alhamdulillah ini membuktikan bahawa bahawa OQ itu kita tidak sisihkan, kita tidak asingkan. Sementara Kori dan Koriah masing-masing dimenangi Muhammad Nur Alif Radani dan Nadirah Syazwani Sapari dari daerah Keningau. Ini merupakan pertama kali saya mencapai keputusan seperti ini dan saya harap untuk di peringkat negeri saya mampu untuk mempersembahkan bacaan dengan lebih baik lagi daripada hari ini. Perasaan saya gembira di samping nervous sebab nanti mau pegang tanggungjawab yang besarlah untuk wakil pedalaman atas ke peringkat negeri di mana peringkat negeri lagi banyak persainganlah. Penyampaian hadiah disempurnakan Ketua Biro Agama Islam Dun Bingkur, Yazid Muhammad Hasnan Tauik bagi mewakili Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Dun Bingkur, Datuk Robert Tauik. Persatuan Rumpun Bajau Sama Cawangan Tenggilan diharap terus meningkatkan usaha menyemarakkan aktiviti kebudayaan dengan melaksana pelbagai program bagi memastikan warisan bangsa Bajau Sama terus dihargai. Ini kerana kebudayaan merupakan antara elemen penting dalam menentukan kejayaan sesuatu bangsa bertamadun. Justru menurut Adun Tamparuli, Datuk Jahid Jahim, penganjuran Festival Kebudayaan Bajau Sama Sabah peringkat Mukim Tenghilan bertepatan dalam usaha melestarikan seni dan budaya selain menyemarakkan aktiviti warisan bangsa. Bagaimanapun katanya, usaha memperkasa seni dan kebudayaan menjadi tanggungjawab bersama bagi memastikan budaya serta warisan terus kekal relevan sekaligus diwarisi generasi akan datang. Semuanya telah diadakan dengan baik. Boleh saya katakan bahawa pihak penganjur bagi pihak Persatuan Bajau Sama telah memperlihatkan satu ketekunan dalam mengadakan pertandingan ini dan akhirnya telah memperlihatkan satu standard yang baik sekali. Datuk Jahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar ditemui RTM sempena Festival Kebudayaan Bajau Sama Sabah 2024 peringkat Mukim Tenghilan di Dewan Serbaguna Kampung Bunga Tenghilan. Terdahulu ketika berucap, beliau mengumumkan kelulusan sumbangan RM20,000 kepada Persatuan Rumpun Bajau Sama Cawangan Tenghilan bagi kegunaan pembelian peralatan dan kelengkapan persatuan. Beliau turut akan berusaha untuk membantu persatuan berkenaan mendapatkan sebuah van bagi pengurusan pengangkutan jenazah dalam masa terdekat bagi kegunaan masyarakat di Mukim Tenghilan. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.